Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Mu'allimah harap semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat. Baiklah, macam biasa, sebelum belajar jangan lupa baca doa belajar dan juga doa penyerang hati. Kita nak belajar apa hari ni? Jom tengok. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum nun sakinah dan tanwin. Hukum nun sakinah dan tanwin terbahagi kepada 5 jenis hukum, iaitu izhar halki, ikhfa hakiki, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah dan iqlab. Jadi, hari ini kita akan mempelajari hukum nun sakinah dan tanwin bagi jenis ikhfa hakiki. Baiklah, sebelum tu Mu'allimah nak tunjukkan satu gambar dan sama-sama kita hayati dan perhatikan gambar tersebut. Baiklah, melihat kepada gambar yang Mu'allimah tunjukkan, iaitu gambar lampu isyarat. Murid-murid tahu tak apakah kegunaan lampu isyarat? Lampu isyarat digunakan untuk memberikan arahan kepada pengguna jalan raya mengenai peraturan yang perlu diikuti di atas jalan raya. Penting ke kena ikut peraturan jalan raya ni? Penting. Hal ini untuk mengelakkan sebarang kesesakan lalu lintas dan juga kemalangan yang tidak diingini. Begitu jugalah pentingnya hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran supaya memberikan kita panduan agar tidak berlaku pelanggaran dalam hukum-hukum tajwid. Bila kita salah baca Al-Quran, kita akan berdosa. Oleh itu, pentingnya ilmu tajwid untuk memberikan kita panduan ketika membaca Al-Quran. Kembali semula kepada tajuk pelajaran kita pada hari ini. Apa itu hukum nun sakinah dan juga tanwin? Hukum nun sakinah adalah huruf nun yang mempunyai tanda mati di atasnya. Lihat pada paparan yang Mu'allimah tunjukkan. Begitulah huruf nun sakinah ataupun nun mati. Manakala tanwin pula adalah tanda baca pada akhir sesuatu perkataan, berada di atas, di bawah dan juga di hadapan. Jika diperhatikan, tanda tanwin tu dia ada dua. Contoh, baris atas ada dua, baris bawah pun ada dua, baris hadapan pun ada dua. Dia jadi double ataupun berganda. Itulah tanda bacaan untuk tanwin. Baiklah, bagaimana pula terjadi hukum untuk ikhfa hakiki dan apa kaitannya dengan tanwin dan juga nun sakinah? Jom kita tengok. Terjadinya hukum ikhfa hakiki apabila nun sakinah atau tanwin bertemu huruf-huruf berkenaan. Huruf-huruf berkenaan itu adalah huruf ikhfa hakiki. Apa hurufnya? Hurufnya adalah ta, tha, jim, dal, dhal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf dan kaf. Jadi, apabila huruf-huruf yang disebutkan tadi bertemu dengan nun sakinah iaitu nun mati ataupun tanwin, ia akan menjadikan hukum pada ayat tersebut adalah ikhfa hakiki. Jom kita tengok contoh. Ada contoh berkenaan. Kita tengok ayat yang diberikan iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yawma idzin tuhaddisu. Baiklah, kita lihat pada huruf zal. Huruf zal mempunyai tanwin berbaris bawah. Tengok baris dia ada dua kan? Dan tanda tanwin bagi ikhfa hakiki adalah tidak selari. Bertemu dengan huruf ta. Huruf ta adalah huruf ikhfa hakiki. Maka hukum di situ menjadi ikhfa hakiki dengan bacaan dengung. Kita tengok contoh seterusnya yang atas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Min thaqulat. Sadaqallahul azim. Baiklah, pada ayat tersebut nun mati bertemu dengan huruf ikhfa dalam dua kalimah. Huruf ikhfa-nya adalah huruf tha dan bacaannya dengung. Begitu juga dengan contoh nombor 3 yang bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lil insana. Sadaqallahul azim. Pada ayat tersebut huruf nun mati ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf ikhfa iaitu sin dalam satu kalimah. Bacaannya perlu dengung. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 34 untuk melihat contoh-contoh yang lainnya. Baiklah, insya-Allah sampai di sini sahaja kelas kita.
Mu'allimah harap murid-murid dapat mengamalkan hukum tajwid ni dalam bacaan ayat Al-Quran. Semoga dengan mengamalkan ilmu yang sedikit tetapi berterusan ini dapat meminimalkan kesalahan dalam Al-Quran, seterusnya memperbaiki bacaan kita, insya-Allah. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan. Terima kasih.